Selamat pagi, salam sejahtera. Ini cerita tentang kemenangan Anwar Ibrahim dan juga cerita tentang film Untold Story, tentang Untold Story Anwar. Kalau kamu belum menonton film ini, saya sarankan Anda menontonnya. Bagi yang telah menontonnya, apa komen Anda? Sila tinggalkan komen Anda dalam ruangan komen. Apa komen Anda tentang film Anwar The Untold Story tersebut? Namun demikian, seorang pemimpin daripada parti PKR menceritakan segala-galanya kepada kita berkaitan dengan film tersebut yang tak pernah kita tahu, yang tak pernah kita dengar, dan tentunya fakta terselindung di dalam film Untold Story tersebut. Ramai orang yang menonton saja, tapi tak pernah tahu. Jadi ikuti terus ulasan ini, share video ini supaya semua orang tahu apa sebenarnya cerita di sebalik Anwar Untold Story tersebut. Dan ada juga pemimpin-pemimpin lain yang boleh kata musuh Anwar membuat huraian, membuat ulasan tentang film tersebut dalam ulasan kali ini. Mereka kata ianya merosakkan nama Mahathir Mohamad. Dan dia kata haprak film tersebut, tidak bergunalah, habuklah dan sebagainya. Dan orang yang mengatakan ini ialah pengikut keras, pengikut setia kepada Tun Mahathir Mohamad, Perdana Menteri kita yang keempat dan Perdana Menteri yang ke-8 dulu. Nah, jadi kita tengoklah apa sebenarnya yang berlaku. Menurut seorang pemimpin besar PKR, yaitu Hassan Abdul Karim, beliau mengatakan bahawa mual, loya kerana kezaliman pihak berkuasa, elit terhadap Anwar. Itulah yang berlaku di dalam filem tersebut. Filem Anwar The Untold Story memaparkan kisah benar yang berdasarkan fakta sejarah. Tegas ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim membalas kritikan Khairuddin Abu Hassan terhadap karya itu. Saudara-saudara sekalian, filem ini digarap daripada kisah fakta sejarah, kisah yang benar. Ianya bukan kisah yang diceduk-ceduk, diambil-ambil, disuka-suka sahaja, tetapi adalah kisah benar. Kalau filem itu bukan kisah benar, maka Anwar Ibrahim tentunya telah pun menentang, tentunya telah memperbetulkan. Dan saya percaya sebelum filem ini diterbitkan, Anwar Ibrahim tentu telah memberikan kebenaran dan menyemak kalau fakta itu benar atau tidak. Kalau tidak benar, saya percaya Anwar Ibrahim telah pun menyekat filem itu. Tetapi kerana ceritanya benar, faktanya tepat, maka diteruskan. Jadi, perbuatan Khairuddin Abu Hassan mengkritik filem itu adalah hak beliau. Namun, apa kata Hassan Abdul Karim, antara pemimpin PKR, antara pemimpin politik Malaysia yang paling saya minat di Malaysia, dengan buah fikiran, dengan kritikan beliau bernas, adalah Hassan Abdul Karim. Jadi Anda harus ikuti ulasan ini. Wakil rakyat PKR itu berkata, ia mengingatkan peristiwa pada tahun hujung 1998 yang menggambarkan kesengsaraan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ketika pemerintahan Dr. Mahathir Mohamad. Yang memualkan dan meloyakan bukannya filem itu, tetapi perilaku kebinatangan pihak berkuasa dan elit berkuasa ketika itu yang bertindak zalim terhadap Anwar Ibrahim, kata Hassan Abdul Karim. Kalau nak saman saya atau nak ambil tindakan undang-undang ke atas saya kerana bercakap perkara yang benar, maka silakan, kata Hassan Abdul Karim. Saya tunggu di mahkamah, kata beliau lagi. Beliau menambah, kami aktivis reformasi zaman itu hampir 25 tahun yang lalu masih bernyawa dan menjadi saksi hidup yang mengetahui kezaliman yang dilakukan oleh rejim Perdana Menteri yang keempat waktu itu, kata beliau dalam satu kenyataan hari ini. Hassan Abdul Karim berkata, fakta kejadian serangan ketua polis negara ketika itu
Abdul Rahim Noor terhadap Anwar di dalam lokap Bukit Aman hingga cedera muka dan lebam mata adalah benar, kata beliau. Kes itu telah dibicarakan di Mahkamah Jenayah di Kuala Lumpur. Mahkamah mendapati Tan Sri Abdul Rahim Noor, Ketua Polis Negara, bersalah kerana mencederakan Anwar Ibrahim, kata beliau lagi. Terdahulu, Khairuddin menyifatkan filem itu sebagai haprak berunsur propaganda, bertujuan memfitnah dan mencemarkan reputasi Mahathir. Bekas Ketua Pejuang Wilayah Persekutuan itu berkata demikian. Selepas menonton karya itu berpendapat, filem Anwar di Untold Story mengandungi fakta yang tidak tepat. Khairuddin turut menyoal, mengapa filem itu perlu digarap oleh Viva Westi, seorang sutradara dari Indonesia dan bukannya pengarah tempatan, memandangkan naskah seni itu mengenai tokoh Malaysia. Saya sebenarnya lebih tertarik kalau penggarap filem ini adalah daripada Indonesia, kerana ianya lebih telus tanpa ada rasa takut-takut, dan apa yang sampai kepada mereka itu adalah apa yang sampai sepatutnya. Tidak ada unsur-unsur berat sebelah. Kalau orang-orang Malaysia yang buat, saya fikir mungkin ada unsur berat sebelah, sebab dia adalah penduduk yang ada kepentingan. Tapi kalau daripada luar negara, ianya biasanya lebih telus dan lebih adil. Mengulas lanjut, Hassan Abdul Karim menyarankan Khairuddin yang dikenali sebagai penyokong tegar Mahathir supaya membikin pula filem tentang pemimpin berusia 97 tahun itu, iaitu Tun Mahathir Mohamad. Kalau tak puas hati dengan filem Anwar di Untold Story tersebut dan memikirkan Mahathir telah difitnah, apa kata Khairuddin Abdul Hassan menyarankan supaya Khairuddin membikin filem tentang pemimpin berusia 97 tahun itu, iaitu Mahathir pula. Kita pun tunggulah kan, manalah tahu ada filem Mahathir di Untold Story pula. Khairuddin Abu Hassan boleh buat filem untuk Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pujilah Tun Mahathir setinggi langit, tiada siapa yang bantah, kata beliau. Carilah pelakon-pelakon Malaysia, sutradara Malaysia, penerbit Malaysia, semuanya Malaysia. Buatlah untuk Tun Mahathir, tak ada masalah, kata beliau. Tetapi kenapa nak kata filem Anwar di Untold Story itu meloyakan soalnya? Latar waktu untuk filem itu ketika Anwar memegang jawatan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dari tahun 1991 sehingga dipecat pada 1998. Filem Anwar di Untold Story ditayangkan di seluruh pawagam tanah air bermula semalam. Antara barisan pelakon yang menjayakan filem itu ialah Farid Kamil sebagai Anwar, Acha Sepriasa Wan Aziza Wan Ibrahim, Hasnur Rahmat Mahathir, Piet Pagau Bapa Anwar dan Saskia Chadwick Nurul Izzah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.